Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahya dan ini agenda awal ni. Dan kadar kenaikan mendadak harga hotel ini antara berita dan juga laporan yang kita terima ketika ini, yang mana harga hotel di Kota Mekah dan juga Madinah menyebabkan kenaikan harga pakej umrah yang ditetapkan oleh segelintir agensi pelancongan terpaksa dinaikkan pada saat-saat akhir, dan kenaikan itu dipercayai berpunca daripada permintaan yang tinggi di hotel terutamanya di Kota Madinah, dan ia berikutan peningkatan jumlah jemaah umrah di seluruh dunia apabila kerajaan di negara masing-masing membuka sempadan selepas pandemik COVID-19. Jadi kita nak melihat kepada impak dan kesannya terhadap jemaah umrah di Malaysia. Saya bersama dengan Datuk Ahmad Ruzman Ahmad Azali yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif TH Travel and Services Sdn Bhd, bersama-sama saya menerusi dalam talian ketiga ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ihsan, dan Ya. terima kasih pada Astro. Baik. Datuk, pertama sekali, bagaimana dengan urusan pakej umrah oleh TH Travel itu sendiri dan juga keadaan sekarang? Kalau Datuk boleh beri pencerahan dan juga keadaan sekarang, terutamanya dalam TH Travel itu sendiri. Jadi selepas pandemik COVID-19, Hmm. pihak kerajaan Arab Saudi memperketatkan cara mendapatkan visa umrah. Contoh terkini, untuk mendapatkan visa umrah, jemaah perlu memasukkan butiran tempahan hotel, pengangkutan dan biometrik dia, cap jari lah, 10 cap Ya. jari. Dia buat sendiri. Dan syarikat hanya membantu. Setakat ini sebanyak 5 negara yang dikuatkuasakan, iaitu Malaysia, United Kingdom, Tunisia, Kuwait dan juga Bangladesh. Ya. Itu antara yang berlaku. Tapi kalau dilihat sendiri dari segi pengurusan TH Travel, terutamanya untuk memastikan bahawa kelangsungan pakej umrah dan juga jemaah-jemaah umrah itu setakat ini bagaimana? Ada kekangan ataupun cabaran besar yang didepani? Okey, jadi saya boleh bagi contoh lah. Itu Okey. contoh pertama sekali yang efek atau mendatangkan impak kepada semua orang. Ya. Sebagai alternatif, kita juga Malaysia antara 49 negara yang telah dapat kebenaran Mhm. menggunakan visa pelancong. Demi kesinambungan kita kena explore jugalah. Sekarang ni majoriti orang, lebih kurang saya ingat dalam tak kurang 80% menggunakan visa pelancong. Di mana proses visa pelancong ni lebih mudah sikit dan kurang sikit kos dia berbanding visa umrah. Apa pun kita tetap kena adjust terhadap perubahan ini, dan bagi mereka yang mengikuti pakej Tabari Travel, walaupun guna visa pelancong ni nampak macam DIY lah, mirip kepada dia buat sendiri, tapi kita punya yang ikut pakej kita tetap mendapat perkhidmatan sama seperti mereka yang menggunakan visa umrah. Jadi itu yang sekarang keadaannya sekarang begitu suasana dia. Dan kalau bercerita mengenai kos ni, memanglah sekarang ni hangat diperkatakan tentang kenaikan kos. Hmm. Apa yang berlaku, kalau kita nak banding dengan sebelum COVID tu agak jauh lah. Beza sebelum COVID tu tak ada keperluan untuk buat visa online, tak ada kos-kos visa. Sebelum COVID, visa dia percuma, 1 sen pun tak perlu bayar. Sekarang visa umrah kena bayar, visa turis pun kena bayar. Jadi kita cuba banding daripada mula umrah dibuka selepas COVID, pasca COVID itu kira dalam pertengahan bulan Oktober 2021. Kita cuba banding kos pada masa itu dengan sekarang. Jadi pada amnya memang berlakulah peningkatan kos secara keseluruhan, kos pakej lebih kurang dalam 40%. Kalau kita baca khabar dia cerita sampai 100%, 400% itu kalau dibanding tahun sebelum COVID lah, mungkin dibandingkan tahun 2018 dengan sekarang, memanglah agak tinggi perbezaan dia. Tapi saya rasa lebih objektifnya kita buat bandingan sekarang berbanding mula-mula umrah dibuka pasca COVID, iaitu lebih kurang 16 Oktober 2021. Jadi tak dah ketara sangat kenaikannya, malahan kosnya lebih kurang secara umum sekitar 40% kenaikan. Dan mungkin Fitri akan tanya apa punca kan kenaikan ni. Jadi kita bukan nak menyokong mana-mana pihak nak menghalalkan kenaikan tersebut. Cuma kita cuba faham
semua pihak punya maslahah. Yang berlaku kenaikan adalah untuk dua komponen utama, iaitu tiket penerbangan sendiri Mhm. dan juga yang kedua sewa hotel. Itu dua komponen besar. Yang lain tak berlaku kenaikan lah kalau nak banding Oktober 2021 dengan sekarang tak ada kenaikan. Pengangkutan bas tak berlaku kenaikan. Yang lain tak. Visa memang pada mula buka umrah selepas COVID pun memang dah ada kos visa ni. Jadi kita fokus kepada hotel dan juga tiket penerbangan. Apa yang berlaku di pihak penerbangan? Apabila COVID melanda, banyak pesawat telah direhatkan lah. Rehat tak berjalan 2 tahun lebih. Jadi bila nak berjalan balik, dia kena lalu kata major check lah, atau istilah penerbangan dipanggil C check. Kalau Hmm. kita kereta ni ibarat Masuk overhaul lah, persekongkolan. total overhaul. So Hmm. itu saja dah 6 bulan dan kos dia pun besar. Jadi secara automatik dia terpaksa lah recoup sebahagian pada kos tersebut. Dan pada masa yang sama kru sendiri, anak kapal sendiri terpaksa di-refresh, ada retrain atau ada refresher course pun makan masa 6 bulan juga. Jadi pada masa itulah maknanya buka je COVID, buka je umrah selepas COVID, ada masa 6 lebih bulan yang mana kekurangan pesawat dan juga kekurangan anak kapal. Jadi automatik lah kalau kita di bawah pandangan ekonomi kan, demand supply aja. Bila demand tu meningkat, sebab orang baru dapat berjalan, tetapi supply penerbangan, pesawat tak cukup, maka berlakulah automatik, orang kata harga tu akan naik mengikut demand supply. Pada masa yang sama, berlaku juga kalau kita tengok dari segi kos minyak. Jadi kapal terbang pakai minyak. Minyak dia dipanggil jet fuel lah. A1 jet fuel. Kalau nak tengok perbandingan di pasaran, kita tengok harga minyak mentah. Harga minyak mentah katakan $100 sebarrel. Jet fuel A1 ni dia lebih kurang plus $10 lagi extra. Lebih kurang mana 110. Dia sudah lebih kurang $10 lebih mahal daripada minyak mentah tu. Jadi ini juga menyumbang kepada kenaikan mana harga minyak pun naik, minyak kapal terbang naiklah tambang automatik begitulah. Kemudian pada masa yang sama juga lagi satu faktor adalah kenaikan ataupun kejatuhan ringgit sendiri. Ya. Kos penerbangan semua dalam US dollar. Jadi bila ringgit kita jatuh, fahamlah kan? Kita terpaksa mengeluarkan lebih ringgit untuk membayar kos penerbangan tadi. Dan itu saja kita rasa wajarlah berlaku kenaikan. Cuma berapa banyak naik terpulang pada syarikat penerbangan masing-masing. Ada naik banyak, ada naik sikit dan sebagainya. Dan yang faktor atau komponen kedua adalah sewa hotel. Macam mana pula berlaku masalah kenaikan kos hotel ni? Jadi sama juga impak daripada COVID hari itu. Tadi kita kata aircraft grounded. Ini banyak hotel, hampir semua hotel ditutup terus di Mekah. Apa maksud tutup? Tutup ni semua off lah kot. Semualah boleh katakan dia punya bekalan elektrik ke apa semua. Kalau kita ibarat rumah kita tinggal 2 tahun apa jadi agak-agak. Kalau balik rumah kita terbalik kan. Mesti nak kena bersih, abuk lah, sesawang lah macam-macam. Jadi kos nak activate semula setiap hotel tu agak tinggi. Dan juga pekerja pula. Sebab hotel tanpa pekerja tak ada makna. Pekerja masa COVID, kebanyakan mereka pekerja asing. Jadi mereka dihantar balik atau terpaksa balik ke negara asal masing-masing. Jadi bila nak masuk balik bekerja, maka terdapat kenaikan kos lah. Kos dia tambang, dia nak datang balik, kos besar bekerja tu balik. Jadi overall, kos untuk hotel tu activate dan beroperasi semula meningkat. Sampai sekarang pun kalau Fitri pergi Mekah, masih ada hotel yang tak buka-buka lagi. Ya. Dia nampak macam tak mampu, tak cukup pekerja, macam-macam masalah dia. Tak berbaloi ke, dia katakan dia dulu pun tak ramai orang duduk, tapi masih ada untung. Sekarang dia kira kos nak aktif semula hotel dengan kos tu, tak baloi dia buka. Jadi overall sekarang, kos dia meningkat dan juga supply of hotel ni pun tak cukup banyak macam sebelum COVID. Tak sama macam sebelum COVID. Kos dia meningkat dan bekalan bilik hotel juga tak sama, lebih rendah daripada sebelum COVID. Itulah kapal terbang tak cukup seat, hotel pun tak cukup banyak. Kebetulan orang dah lama tak dapat pergi umrah, pakat duk pergi sekarang ni demand naik. Supply berkurang, demand naik. Make worse lah. Ya, menambahkan lagi masalah kenaikan
kadar umrah, package umrah tadi. Mhm. So itulah yang berlaku. Tapi banyak tu bergantung pada strategi masing-masing. Mungkin ada airline yang dia dapat absorb certain cost. Macam MAS, Malaysia Airlines, dia tak rehatkan pekerja dia terus bayar gaji pekerja dia. Jadi dia tak ada masalah nak retrain, refresh tu tak ada masalah. Tapi airline lain kebanyakan kena retrain balik apa semua. Jadi cost mereka berbeza lah. Mhm. Dua faktor penting yang Datuk nyatakan tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan tiket penerbangan dan juga hotel di Mekah dan juga di Kota Madinah. Datuk, ini nak menjawab mungkin ada dakwaan segelintirnya menyatakan bahawa ini berkaitan dengan hotel lah. Hotel di dua tempat berkenaan mengikut demand mana yang lebih tinggi. Adakah perkara itu benar, Datuk? Sekiranya ada agensi yang bayar lebih tinggi, ini bermakna tempat ataupun penginapan itu diberikan kepada mereka yang menawarkan demand yang lebih besar. Betul ke, Datuk? Setakat kita boleh cerita daripada pengalaman Tabung Haji Travel je lah. Hmm. Jadi setakat yang kita tengok, hotel ni sendiri tak seperti dulu, tak seperti sebelum COVID. Mereka tak berani komit pun harga sewa mereka tu jauh Ha. ke depan. Mereka bagi harga mungkin 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan saja maksimum. Mungkin Okey. kurang lagi. So bila dia tak bagi harga, kita pun dengan jemaah pun kadang masalah tu. Berapa harga package? Kita kata kita terpaksa bagi harga tentatif. Katalah nak pergi bulan puasa akhir Ramadan pun, kita tak dapat final price lagi. Kita hanya Hmm. ada awal Ramadan baru. Ramadan tak berapa lama lagi kan. Mhm. Tapi masih dia tak bagi komitmen harga yang mutamat. Jadi saya dapat pada pengamatan saya memang dia nak tengok berapa banyak demand dia boleh dapat lah. Jadi demand dia satu dunia, permintaan datang Mhm. pada merata dunia. Jadi dia tengoklah macam kita kalau nak jual barang ada ramai pembeli, agak-agak kita nak bagi kepada yang paling murah ke paling mahal. Hmm. Mestilah kita secara semula jadilah umumnya bagi yang paling mahal. Betul. Jadi itu yang dihadapi masalah dihadapi oleh semua pihak lah. Kecuali mungkin ada orang tu dia dah sign long term agreement ke, sign mati kata orang tak boleh ubah agreement dia mantap macam mana. Jadi kebanyakan orang tak adalah sign agreement macam tu sebab kita book hotel ikut permintaan jemaah. Banyak hotel yang ada 5 bintang banyak, 4 bintang banyak. Jadi ikut jemaah nak lah baru kita book. Hmm. Dan kita book awal lah. Adalah sebulan baru nak book. Kita book mungkin 6 bulan lebih awal. Tapi untuk trend sekarang ni, dia orang tak bagi komitmen harga untuk lebih daripada katakan lebih daripada 2 bulan dia tak bagi. Nak 3 bulan akan datang. Akhir Ramadan pun Fitri bayangkan belum ada harga muktamad lagi daripada kebanyakan hotel lah. Mhm. Jadi dia akan tengok harga, dia orang kata perkataan pasar kita kata dia main harga macam tu lah. Orang kata sekarang ni orang kata sellers market bukan buyers market untuk penjual. Itulah yang kita hadapi sekarang. Tapi yang kita buat Tabung Haji Travel, kita share lah semua masalah ni, setiap masalah yang kita hadapi bersama dengan pelanggan kita. Kalau ini masalah kita terang kat dia dan alhamdulillah pelanggan kita dia faham dan dia boleh terima keadaan tu. Kata pun dia katakan tiba-tiba dia naik sangat, nampak gaya nak naik, nampak gaya tinggi sangat kenaikan akan datang, dia ada option untuk withdraw lah. Ya. Deposit dia kalau buat bayaran, kita withdraw, kita bayar sepenuhnya. Kita tak nak simpan-simpan duit orang ni. Hmm. Kan? Betul. Bagilah hak dia untuk membuat keputusan muktamad. Nak teruskan perjalanan atau tidak. Kita Mhm. tak mau dia pergi lepas tu kat sana kena buat bayaran tambahan sebagainya. Itu yang kita kadang-kadang dengar berlaku tu. Anda Mhm. Tabung Haji Travel tidak ada kata hidden cost dan kita pergi sana tu maknanya kita dah setuju dengan harga dan pergi sana tu tak ada lagi nak kena tambah apa-apa bayaran sana. Ya. Itu Datuk, yang kita amin. tadi Datuk ada menyatakan bahawa setiap agensi travel mempunyai strategi tertentu untuk mengendalikan package umrah berkenaan. Tetapi Datuk, kalau kita nak membandingkan, mungkin ada dalam kalangan masyarakat dan juga bakal jemaah umrah ini melihat kepada harga dan sebagainya. Kalau Datuk boleh terangkan bagaimana untuk kita membezakan dengan harga yang murah, yang fleksibel dan mungkin yang lebih tinggi, bagaimana untuk kita mengukur
keperluan dan juga apa yang kita dapat daripada perkhidmatan berdasarkan kepada harga yang ditawarkan. Jadi sekarang ni zaman orang kata teknologi tinggi ni, kita boleh sentiasa buat perbandingan lah, boleh buat market survey, boleh hubungi semua syarikat agensi pelancongan yang menawarkan hotel murah dan buat perbandingan harga tu. Tak ada siapa boleh halang kita buat. Ya. Cuma Kementerian Pelancongan yang bertanggungjawab pada semua agensi ni, mereka dah pun set satu yang dipanggil floor price, harga paling murah. Jadi apa maksud harga paling murah? Bukan saja nak set supaya semua orang letak tinggi. Sebab harga tu yang paling rendah maknanya masih boleh pergi umrah dengan selamat, pergi balik dapat perkhidmatan yang asas tu dengan selamat. Itulah harga yang dulu Motek letak RM6,900. Tapi kita difahamkan Motek pun sedang kaji, sebab Motek peka tentang kenaikan kos tadi, tambah pun Motek tahu. Motek kadang-kadang lebih tahu pada kita ejen pun, sebab dia deal direct dengan airline. Kalau dia nak maklumat, dia akan panggil airline, orang kata jumpa dia. So dia akan dapat sebab apa naik, berapa naik kan. Jadi dia pun dah sedar tentang ni, lebih awal pada kami mungkin. Maka mereka sedang review balik harga floor tadi, harga lantai tadi. Jadi daripada harga lantai tu, kalaulah sebagai perkhidmatan, kalau kita tengok dah survey tengok ada syarikat offer bawah pada harga lantai tu, harus berhati-hati. Mesti ada something tu yang orang kata fishy, yang boleh mengelirukan, dan mungkin in the end kita pergi sana pergi selamat, tapi kat sana dia mula minta tambah. Oh ni ziarah ni nak kena tambah lagi lah 150 sana, makan sini, ataupun dia kata kalau tak tambah terpaksa tukar bangunan daripada yang dia janji bayar katakan 5,900, bukan 6,900, 5,900, murah 1,000 pada floor. Tiba-tiba bangunan murah, kita bangunan ni dekat masjid semua, pergi sana. Dia kata kalau 5,900 ni sebenarnya terpaksa hotel jauh sikit lah, dia kata hotel dah naikkan harga, baru naik dia kata. Jadi apa nak buat kita masa tu? Saya lagi duduk jauh, memang harga jauh tu murah lah. So mungkinlah wajar. Tapi dia offer tadi 5,900 duduk dekat. Faham tak? Kat sana baru dia tukar. Jadi yang itu yang banyak kita dapat melalui media sosial, orang duk buat aduan tu lah. Dia kata dia kena quote-unquote tipu lah kan. Macam tak cakap tak super bikin dapat apa yang tak seperti apa yang dijanjikan. So kena tengok penawaran daripada masa yang sama. Awasi sekiranya harga-harga yang diberikan adalah bawah daripada harga lantai yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan, Motek. Jadi Motek bukan saja buat tu, mereka sebagai perbandingan. Banyak berlaku dah. Ada offer 2-3 ribu je pun ada, tapi of course lah ada orang pergi, ada orang tak berangkat pun. Sebab harga tak menasabah. Sebab tu lah Motek terpaksa come up with the floor price. Bukan ceiling tau, harga lantai bawah. Ceiling tu serah lah. Kalau sangat tak nak pergi, pilih yang sederhana kan. Pilih yang 6,900, cari 6,900, insyaAllah ada. Kalau harga baru Motek keluar, mana itulah harga yang patutnya paling rendah, dapat pergi package dengan selamat. Bukan pergi lepas tu tambah lagi duit ke sana. In the end, tertekanlah bagi mereka yang tak bawa cukup duit atau memang tak ada duit, dia ada cukup-cukup yang harga package tu je, macam mana dia nak buat kat sana. Jadi itu yang kita cuba elak dan Motek pun mengawasi benda ni. Untuk makluman Fitri, setiap tahun memang banyaklah aduan package umrah ni yang kata quote-unquote tertipu tadi tu kan. Bukan nak kata tertipu lah, tapi kadang tak sama seperti yang cakap, tak sama seperti yang dijanjikan lah. Itu yang berlaku. Dan Datuk, kita tahu, kita kenal TH Travel, kita kenal dengan beberapa agensi ataupun package umrah yang lain yang nama-namanya besar, dan dalam masa yang sama kita faham selepas sempadan dibuka pasca COVID-19, banyak mungkin yang menawarkan package-package baharu. Tetapi kita tidak nafikan dalam masa yang sama mungkin ada lagi berlaku kes-kes penipuan dalam package umrah ini. Bagaimana untuk kita mengenal pasti, selain daripada harga lantai, harga ceiling yang seperti yang Datuk nyatakan tadi, untuk kita memastikan bahawa dalam kalangan masyarakat Malaysia ini tidak terpedaya dengan mungkin janji ataupun tawaran yang diberikan oleh syarikat-syarikat baru ini? Nasihat yang paling baik saya rasa adalah untuk memanfaatkanlah apa jua teknologi yang ada. Contoh dia, kalau kita boleh semak tentang penawaran syarikat tu melalui katakan platform Facebook ke atau Instagram sekalipun,
mana yang ada komen-komen pengguna tu wajar kita beri perhatian. Macam kalau kita beli barang dekat online lah, apa-apa platform yang kita beli online, kan kita tengok dia punya review atau dia punya rating kan. Jadi pada situ kita boleh ada sebagai tanda arah ataupun indikator lah, penunjuk bahawa syarikat ni bermasalah atau tidak dalam menyampaikan perkhidmatan dia kepada pengguna. Semua orang boleh baca, semua orang boleh akses. Kalau orang agak berumur, saya atau lebih tua lagi, boleh suruh anak-anak tolong cek sikit syarikat ni macam mana dia punya rating, dia punya review pengguna. Jadi pada situ kita boleh tengok dah. Dan paling mudah saya rasa tengok syarikat yang biasanya dia selain pada lesen umrah, dia juga ada lesen haji. Sebab tabung haji pula akan jadi dia punya orang yang buat vetting tu, yang buat tabisan, yang buat penilaian. Untuk makluman veteri, siapa yang nak buat haji, rekod umrah dia kena cantik. Kalau dia banyak komplain, ada masalah kewangan, dia ada masalah perundangan, memang tabung haji tak akan luluskan lesen haji dia. Asas dia mesti ada lesen umrah dengan perkhidmatan yang baik, dan tabung haji sendiri akan buat spot check ke atas jemaah pakej umrah dia sebelum nak lulus lesen haji dia. Dia dah kita tengok interview jemaah, spot check tanpa notis, pergi tanya jemaah, okey ke semua, servis okey seperti janji tidak, dah okey semua, dapat laporan lulus, baru ada juga tabung haji tengok yang syarat-syarat sebut tadi, kewangannya tak ada masalah, perundangan tak ada masalah, ada orang dia berpengalaman semua cukup, barulah di consider lulus untuk diberi lesen haji. Jadi sebagai lagi satu indikator selain pada harga billing tadi, tengok kredibiliti syarikat tu di bawah penilaian tabung haji sendiri. Kalau dia ada lesen haji, dipanggil pengelola jemaah haji, PJ tu, insya-Allah orang ni akan jaga betul-betul khidmat umrah dia. Sebab kalau dia select umrah, nanti tahun depan lesen haji dia tak dapat. Sebab lesen tadi setahun je tabung haji bagi. Secara tahunan. Tak bagus, ada komplain, tahun depan terjejas dia punya lesen haji. Termasuklah kami tabung haji travel pun dibuat penilaian oleh tabung haji sendiri. Walaupun anak bapa tapi tetap dia treat kita the same lah. Dari segi penilaian, dia tak bagi charge. Saya tak boleh select. Jadi Datuk, itulah dia typisan yang ada lah di Malaysia ni lah. ya, Datuk, akhir sekali Datuk, apa yang membezakan TH Travel and Services ini dengan agensi ataupun syarikat package umrah yang lain? Sebab kalau penilaian mungkin orang melihat daripada segi prestasi, dari segi feedback dan sebagainya, tetapi TH itu sendiri bagaimana? Okey, pertamanya lah kita ambil yang ringan dulu lah. Ya. Strategi kita akan berikan perkhidmatan seperti yang kita buat bayaran lah. Maknanya kita bayar lebih, kita dapat lebih perkhidmatan. Betul kata you get what you pay for, insya-Allah. Jemaah akan dapat apa yang dijanjikan oleh TS Travel. Yang kedua, kita pegang pada prinsip ketelusan dan tak ada kos tersembunyi. Tidak ada hidden cost. Maksudnya, bila bayar je harga package penuh tu, pergi sana tak payah duit apa pun dah. Makan semua settle dah. Kecuali dia nak beli personal item lah, nak beli buat tangan tu terpulang. Tapi kalau setakat pergi umrah apa, tak perlu fikir apa dah. Tak payah keluar duit dah. Yang ketiganya, yang ketiganya kita ni selama ni memang kita tak berlumba lah untuk menawarkan umrah pada harga paling murah tu. Kita tak bergaduh rasa pernah bagi murah sangat, lawan harga yang ni kurang RM50, ni kurang RM50. Akhirnya dia akan mesti ada cut corner seperti kata, dia akan kurang sana, kurang sini, ataupun dia sorok harga kat sana, tambah kat sana. Jual kat sini murah tapi kat sana bayar extra untuk ziarah lah, untuk itu, untuk ini. Jadi itu bukan game tabung haji travel. Itu beza kita lah. Dan yang keempatnya, kita pun tahulah, kita ni anak syarikat milik penuh tabung haji travel. Jadi kita faham apa-apa sumbangan kita, apa-apa katakan yang kita dapat buat untung ke sikit sebanyak, semuanya pergi kepada dividen pendeposit tabung haji. Itu uniknya kita. Dan akhir sekali, bukan nak suruh banyak orang kata maklum balas dan sebagainya, tapi kita pun tahu kita mana dan mempunyai accountability dan answerability, keterjawaban kita ke peringkat tertinggi negara Malaysia lah. Faham? Sebab kita wujud sebagai anak syarikat milik penuh lembaga tabung haji. Satu komplain pun Fitri faham lah, satu komplain pun kadang sampai ke peringkat paling tinggi lah.
bukan nak kira satu bas, satu surat pun cukup. Jadi kita fahamlah mengapa Tabari Travel uniknya dia sentiasa jaga aspek-aspek tersebut supaya tak sampai benda ni sampai ke peringkat tinggi lah. Ya. Kita faham, pernah keluarlah di Dewan Parlimen sekalipun kadang komplain sikit je, mungkin makan kurang sedap ke. Sebab masyarakat tidak memaafkan kami dengan mudah lah berbanding syarikat-syarikat lain. Itu bezanya kita lah. It's good that kita ni bawah Tabung Haji menarik orang. Pada masa yang sama, it become a big amanah juga pada kita lah untuk mendukung amanah tersebut dan memastikan tidak ada masalah lah, senang cakap kan. Membawa nama besar Tabung Haji, anak syarikatnya, adik-beradik ataupun anak bapa ni, walaupun komplain dia kecil tapi dia membawa masalah yang cukup besar. Itu antara signifikan dan juga terima kasih Pak Fitri, faham sangat. Betul. Faham Datuk. Baik, terima kasih Datuk, dan juga kita mengharapkan agar segalanya dipermudahkan terutamanya bagi jemaah dan TH Travel seperti apa yang Datuk nyatakan tadi. Ini penting untuk kita faham mengapa ada kos-kos yang mungkin meningkat, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dalam kalangan masyarakat. Dua perkara penting yang berlaku selepas pandemik COVID-19 adalah berkaitan dengan tiket penerbangan dan juga harga hotel di Kota Madinah dan juga di Mekah pastinya. Ini antara faktor-faktor utama yang mungkinnya berlaku kenaikan harga pakej umrah seperti yang Datuk nyatakan tadi, mungkin dalam lingkungan 30 ke 40% buat masa ini, dan ia dilihat logik dalam keadaan sekarang. Baik, terima kasih Datuk Ahmad Rusman Ahmad Razali, Ketua Pegawai Eksekutif TH Travel and Services Sdn Bhd, kerana bersama-sama dalam agenda awal ni dalam diskusi untuk melebihkan pemahaman masyarakat dan juga pencerahan berkaitan dengan pakej umrah 2023. Saya Ihsan Yahya, sekian dulu untuk agenda awal ni. Assalamualaikum dan jumpa lagi.